kita semua, sama ada saudara-saudari ataupun saya yang bercakap ni, saya dijemput bercakap kerana di atas sangkaan penganjur ini mungkin saya baguslah, ataupun saya reti lah kot. Seperti mana panel-panel yang lain. Itu sangkaan mereka. Baik yang tak baik seseorang, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Kemungkinan orang-orang yang kita sangka mereka itu bagus pada mata kita, tapi tidak di sisi Allah Jalla wa'ala. Hidup adalah pencarian. Kita mencari jalan Tuhan dan mencari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Hatta sekalipun kita telah Islam, telah menganut Islam, kita sentiasa memerlukan hidayah. Untuk itu kita mengulanginya setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ungkapan itu telah diungkapkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi lah ia perlu diungkapkan oleh kita. Dan apabila kita mengungkapkannya, kita sering juga terlupa untuk berdoa dengan makna yang sama. Kerana setiap hari kita dah sebut, kita pun dah tak ingat apa yang kita sebut. Ketika kita melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita pun tak perasan, tiba-tiba saja kita telah menyebut amin. Allah menyebut, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Dalam surah Al-Mulk. Adakah orang-orang yang berjalan dalam keadaan telengkup wajahnya lebih mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ada orang yang tidak dapat melihat jalan yang lurus, telungkup wajahnya di tanah. Allah menyatakan supaya kita jalan di atas jalan yang lurus. Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, dia menyatakan, ma kharaja Rasulullah SAW qad min baiti illa rafa'a tarfahu ila as-sama'i thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min an adil aw udall aw azil aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhil aw yujhal alayya. Kata Ummu Salamah dalam riwayat Abu Dawud, dan riwayat ini disokong oleh sanad-sanad yang lain juga dengan makna yang sama. Katanya Nabi SAW itu tidak pernah keluar daripada rumahku, melainkan baginda mengangkat matanya ke langit dan berkata, Allahumma inni a'udzu bika min adil. Ya Allah, aku memohon perlindungan daripadamu daripada aku tersesat. Au udal, ataupun aku disesatkan. Au azil, au uzal, daripada aku ini tergelincir, ataupun aku ini digelincirkan. Aku mohon perlindungan daripada aku ini azlim au uzlam, daripada aku ini melakukan kezaliman pada orang lain, ataupun aku ini dizalimi. Aku berlindung denganmu daripada aku ini an ajhil au ujhal alayya, daripada aku ini jahil, diperbodoh atau diperbodohkan kepadaku. Itu Nabi SAW dalam hayat baginda mendidik kita, bagi memberitahu betapa kita sentiasa memerlukan petunjuk Tuhan untuk keluar daripada rumah, untuk pergi ke mana-mana. Kerana hidup ini penuh dengan berbagai-bagai sendiwara. Ada orang yang kita sangka bagus, tidak sepertinya. Ada orang yang kita berasa berada di atas petunjuk, tidak sepertinya.
Orang bertanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu idza qama min al-lail. Nabi itu dengan apa dia membuka salatnya apabila dia bangun daripada waktu malam. Nabi bangun di tengah malam untuk salat tahajud. Dengan apa Nabi membuka salatnya? Kata Aisyah, Nabi membuka dengan doa. Nabi Allahu Akbar, baginda berdoa. Kita salat bacaan iftitah. Iftitah ni banyak. Iftitah Nabi pada waktu malam, Nabi membaca Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma Rabb Jibril, ya Allah wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang batin. Engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu di atas apa yang mereka perselisihkan. Banyak pendapat, banyak pandangan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Tunjukkanlah aku apa yang mereka perselisihkan itu dengan kebenaran, dengan izinmu. Kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya nak menjawab semua soalan, kalau mampu saya jawablah, ataupun apa yang dikemukakan, kita ini di atas semua ceramah kuliah yang kita dengar, pemberi petunjuk yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ajar khutbatul hajah. Bila nak berucap, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Maka seperti mana saya, tuan-tuan, saya jauh lebih memerlukan untuk berdoa kepada Allah, berilah padaku petunjuk. Maka apabila bangun di tengah malam, mintalah petunjuk. Apabila salat, mintalah petunjuk. Bukan sekadar petunjuk kerana kita dah masuk Islam berarti kita dah dapat petunjuk. Artinya telah habis petunjuk kepada agama yang betul. Tetapi di dalam amalan agama, dalam kehidupan beragama, dalam keputusan-keputusan di dalam hidup ini, kita memerlukan petunjuk dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, maka jangan berhenti daripada memohon petunjuk Tuhan. Dosa, semua orang akan melakukan dosa. Kita seperti mana bapa kita Adam melakukan dosa. Tetapi sejauh mana dosa yang dilakukan oleh kita pun, kita tidak akan lari daripada petunjuk. Kita akan sentiasa kembali kepada Tuhan dan menginsafi dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurun Rahimun, pengampun dan pengasih. Maka hari ini ramai yang dengar daripada pagi, tapi saya bukan tazkirah pada perempuan, pada diri saya, untuk sentiasa saya memohon petunjuk. Kerana petunjuklah yang merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Ramai orang kalau pegang mikrofon ini, dengan bahasanya yang bombastik, dia boleh bercakap berbagai-bagai tajuk. Tetapi belum tentu semua tajuk yang indah-indah itu telah mendapat keredaan Tuhan Jalla wa'ala.
Maka mudah-mudahan ini mukaddimah saya. Puan Syirah pesan saya jangan cakap panjang, bagi mukaddimah pendek. Tapi saya ingin remind myself bahawasanya yang kita semua perlukan ialah petunjuk yang kita selalu sebut ihdinas siratal mustaqim.